Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yaghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta walhamdulillah. Sihat semua? Rasa sihat hari ni sama dengan sihat semalam. Rasa macam mana? Yalah hari ni baru berapa Januari kan. Yalah takut rasa berbeza tahun lepas dengan tahun ni. Semua okey Alhamdulillah khair, Alhamdulillah. Hari-hari adalah hari baharu dalam semua kehidupan hari ini. Maka hadirin, berasalah setiap hari kita melalui satu fasa kehidupan yang baharu setiap hari. Kerana tidak ada orang yang hidup esok hari yang dah pergi kepada esok hari. Boleh tak? Kalau macam tu, semua hari ini adalah hari baharu dalam kehidupan semua masing-masing hari ini. Maka nikmati kehidupan hari ini yang baharu, esok cerita lain. Boleh tak? InsyaAllah. Kita terus pada pembelajaran dan perkongsian berkenaan dengan dahsyatnya sabar. Ada setengah tempat saya baca dengan tajuk Sabar itu Cinta. Ada setengah tempat saya baca dengan tajuk Sepohon sabar buahnya cinta. Apa cerita pun tentang sabar. Baik. Kenapa nak belajar tentang sabar? Kerana hadirin nak menjadi orang yang mengelokkan diri. Kenapa nak belajar tentang sabar? Kerana hadirin nak menjadi orang yang boleh mengakhlakkan diri, mengadapkan diri, atau apa sahaja perkataan yang hadirin faham bahawa hadirin nak jadi orang yang beriman dengan sebenar-benar mukmin, yang beriman kepada Allah Ta'ala, mengikut acuan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Maka itulah malam ini kita bicara pada muka surat 7 berkenaan dengan sabar itu sifat manusia. Bila kata sifat manusia bermaksud hadirin adalah orang yang membentuk karakter diri sendiri. Sekian yang umur pada hari ini, apakah sifat yang ada pada diri? Maklum tak? Sifat diri sendiri. Kau berasa hari ni baru nak tahu? Oh, sebenarnya saya ada macam ni, sebenarnya saya ada macam ni. Awal-awal pertemuan, sebelum saya baca tajuk ni, saya kata contoh yang saya mudah ambil apa tu berkenaan dengan orang yang latah. Adakah dia keluar-keluar daripada perut mak dia tu terus melatah? Keluar-keluar tengok muka mak bidan, apa cuk kau mak bidan? Kata gitu, contoh. Ada? Tak? Tidak. Bila mula dia menjadi seorang pelatah profesional, itu hadirin, itu karakter. Itu adalah sifat diri yang hadirin bangunkan dalam diri. Semua sekali termasuk saya. Apa yang telah dibangunkan. Maka apa yang melekat dalam diri, karakter hari ini, kepribadian hari ini, sifat diri hari ini, sikap hari ini adalah apa yang telah hadirin bangunkan sendiri. Fitrahnya begitu. Yang kita dengar satu daripada sabda Rasulullah Muhammad SAW. Kulli mauludin yuladu alal fitrah. Kan? Asalkan lahir dalam keadaan fitrah. Kemudian kita yang mencorakkan. Yang disokong juga oleh ibu dan ayah kita. Yang mencorakkan. Maka hadirin mencorakkan karakter diri bagaimana. Maka itulah dikatakan sabar itu sifat manusia. Kerana karakter ataupun watak manusia itu yang menunjukkan personalitinya. Ataupun diri pada pandang orang lain. Dirinya pada pandangan orang lain. Ini maklumat tambahan. Makna sifat itu apa? Sifat itu adalah karakter ataupun watak yang mana yang hadirin bangunkan, yang menjadi personality hadirin hari ini, yang mana dirinya menjadi pandang orang lain. Hadirin dilihat oleh orang lain, maka orang mengenal karakter diri hadirin sekalian sebagai siapa. Baik. Kemudian ianya juga adalah sifat juga adalah suatu pembawaan diri.
Sifat juga adalah suatu pembawaan diri atau juga dipanggil tabiat. Itu sifat. Boleh? Suatu personality diri, kemudian diri hadirin dalam sudut pandang orang lain, kemudian dia juga adalah dipanggil juga pembawaan diri atau juga dipanggil tabiat. Maka apa tabiat kita? Semua. Hadirin ada tabiatnya, ada tabiatnya. Hadirin pernah jumpa orang yang tabiat suka gigit kuku? Ada tak? Saya kalau dalam kursus umrah memang saya pesan dia ni, tolong jaga. Sebab dia tak boleh tengok kukunya agak panjang sedikit, dia mula nak menggigit. Mula dah. Dalam ihram pun dia masih lagi tangan, kata dalam ihram jaga-jaga, gigit juga. Bila gigit dia termasuk dalam bab memotong. Langgar hukum hakam. Tabiat. Minum berdiri, ada tabiat itu? Ada. Ni hadirin nak tolong. Ini bab adab dalam masjid atau surau. Kalau hadirin seorang pengorek tai hidung secara profesional sekalipun, tolong jangan sepah dalam masjid atau surau. Cakap tu terang. Kalau tak, korek. Betul tak ni? Tabiat. Maka boleh berlaku mengkotori masjid ataupun surau. Menghancurkan. Fatana. Daripada asal perkataan fatana. Fitnah juga boleh membawa maksud gila. Maksud kepada asal fitnah. Yang kita faham pada sudut kita, fitnah adalah tuduhan. Satu kata itu saja yang terletak dalam faham kita. Fitnah juga adalah suatu cobaan. Baik. Maka bila kata cobaan, hari-hari hadirin dicoba ataupun tidak? Bila kata fitnah, hari-hari kita dalam cobaan Allah Ta'ala ke? Betul. Bermaksud hari-hari kita kena fitnah. Betul tak ni? Begitulah maksudnya, hari-hari hadirin akan melalui suatu cobaan ke atas diri yang Allah memang dah letak ke atas diri mengikut qadar. Ma qaddarallahu ala kulli syai'in. Atas qadar hadirin sekalian, hari-hari dicuba oleh Allah Ta'ala. Setiap masa dan saat senantiasa dicuba. Maka sekiranya hadirin membangunkan sifat, sikap atau apa sahaja pembawaan tabiat pada diri mengikut apa yang telah hadirin bangunkan hari ini, dengan sifat apa, maka setiap kali datang cobaan, andai orang itu seorang yang pemarah, maka hari-hari dia akan duduk dalam kemarahan. Betul tak ni? Dah cobaan berlaku tiap-tiap hari dan setiap tahap, setiap masa. So, apa yang kita bangunkan dalam diri? Itu soalan ni hadirin, ada yang saya boleh jawab, ada hadirin kena jawab sendirilah. Sebab sifat, tabiat, karakter dan segala apa yang kita maknakan tadi pada sifat ada pada diri masing-masing. Setuju tak ni? Baik. Ini yang perlu kita faham. Bila setiap kali datang suatu daripada cobaan Allah Ta'ala ke atas diri kita, maka hadirin kena lihat apakah karakter diri kita selama ini yang hadirin bangunkan, supaya benda itu sesuai dengan sifat manusia. Dan hadirin kena ingat yang sentiasa Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, cobaan yang atas diri kita walaupun setiap hari dan setiap saat, la yukallifullahu nafsan. Itu asas. Itu dasar. Siapa yang lepas daripada kalimah itu, yang lepas, maksudnya dia telah pun luar daripada batasan ataupun melepasi batasan setiap daripada cobaan itu lebih, maka lebih hadirin tak berada di sini hari ini. Kalau ada pun dalam keadaan yang tidak hiraukan orang lain lagi. Hadirin panggil apa? Hilang akal tak? Kita panggil hilang akal tak? Ada setengah panggil gila. Betul tak? Baik. Gitu. Kalau lepas daripada piawaian KPI yang Allah telah tetapkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kita nak dengan Allah. Bila dah lepasi itu, hadirin berada dalam sesuatu daripada luar jangkaan. Allah Ta'ala alam. Cobaan. Saya kalau cobaan kat atas saya, umrah baru ni saya diuji dengan Hajarul Aswad. Umrah baru 2 minggu kali. Saya diuji dengan Hajarul Aswad. Masya Allah, tabarakallah. Tak apalah, kita cerita lain hasil. Tak. Cuma nak bagi tahu bahawa daripada perkataan Imam Al-Ghazali memberi
penjelasan dan analisisnya mengenai makna sabar seperti berikut. Sabar adalah sifat bagi manusia. Baik, kenapa dikatakan demikian? Ada ini kena maklum. Ia tidak terdapat pada binatang dan malaikat. Baik, sifat sabar hanya ada pada manusia. Baik. Binatang telah dikuasai sepenuhnya oleh nafsu. Apa maksud nafsu? Kena jawab juga. Tak apa, saya tanya, saya jawab. Apa makna nafsu? Nafsu harus kena jelas, dah faham adalah kehendak. Adakah hadirin punya kehendak? Kehendak kan? Kehendak. Ada kehendak-kehendak sendiri untuk memenuhi keperluan-keperluan kita. Baik, kita adanya suatu dorongan untuk berkehendak kepada sesuatu. Maka ianya adalah suatu daripada nafsu. Ada nafsu yang berkehendak kepada yang baik, ada nafsu yang berkehendak kepada yang tidak baik. Ada keinginan itu. Hadirin, untuk hadir di sini ada keinginan untuk hadir ke surau, untuk duduk dalam majlis ilmu. Kau tak ada nafsu kat sini sekarang? Soalan ni soalan. Tak, dalam nafsu ada rasa tak? Ada rasa kan? Ada rasa. Maka hadirin berada dalam sebuah nafsu yang telah dididik untuk berada dalam suatu daripada majlis ilmu. Kalau nafsu tidak ditarbiah dengan baik, kecenderungannya ke arah mana? Semua maklum. Baik. Oleh kerana itulah kehidupannya hanya bergantung kepada nafsu semata-mata. Ia tidak mampu melawan dan menolaknya. Apa dia? Iaitu jikanya ada pada binatang. Binatang apa kehendaknya? Kehendaknya adalah untuk makan. Kemudian dia nak berhubungan kelamin. Dah itu fitrah dia. Masuk kawasan dia, dia marah. Bekerja adalah dengan melawan. Kan hadirin perhati, kalau kucing jantan, dia nak tahu yang dia itu kawasan dia, kan dia kencing kawasan itu. Pak, dia bagai ni kawasan dia. Siapa masuk, ni berlawan lah. Ni abang kawasan dia nak bagi tahu. Singa pun apa semua-semua macam tu kan. Menunjukkan kawasan dia. Hadirin. Baik. Maka adakah dia boleh menghalang kehendaknya daripada tidak makan? Ya, dia nak, kita pun ada. Tapi kita boleh tak menghalang kehendak kita untuk makan? Soalan ni. Hadirin, saya memang lontarkan soalan-soalan macam ni supaya hadirin jawab lah. Boleh tak? Jawab sendiri. Nak angkat tangan boleh juga. Sekali tanya, Ustaz Cik tanya saya je. Nak tanya kita balik, nanya lah. Boleh tak ni? Dia tidak mampu melawan dan menolaknya. Sebaliknya, malaikat alaihissalam dibersihkan daripada kehendak atau nafsu sehingga ia sentiasa cenderung kepada Allah dan mendekat diri kepadanya. Maksud, para malaikat adalah suatu daripada makhluk Allah Ta'ala. Melakukan suatu daripada perbuatan dia adalah dengan perintah. Duduk macam tu, gitulah. Kalau sujud, sujudlah. Kalau kiam, kiamlah. Kalau apa sahaja. Ada dia tak mengatakan, lama dah sujud ni, boleh tak nak kiam pula? Tak. Dia duduk dalam perintah Allah Ta'ala mutlak, tanpa ada hasrat untuk membantah. Gitu. Kerana dibersihkan daripada kehendak atas dirinya. Kerana itu, ia tidak memerlukan kekuatan untuk melawan setiap kecenderungan yang tidak sesuai dengan kesucian tersebut. Okay. Akan tetapi manusia adalah makhluk yang dicipta dengan suatu proses perkembangan. Manusia dicipta dengan proses perkembangan. Ketika masih bayi, manusia hanya dicipta dengan nafsu makan, kemudian nafsu untuk bermain. Kemudian bila sampai satu proses, habis dah zaman bayi itu, zaman kanak-kanak itu dah habis dah proses semua. Proses apa lagi? Dia akan melalui fasa-fasa perkembangan sehingga fasa berkahwin dan seterusnya. Sekiranya hidupnya sampai hayat sekarang, maka sampai hayat sekarang, hadirin lalu tak proses ini? Perkembangan ini lalu ke tak? Lalu kan? Lalu. Saya kalau slide yang saya bawa dalam program pengurusan jenazah, saya buat tajuk kafankan diriku. Tajuk program kafankan diriku. Nak supaya faham setiap orang mesti dikafankan. Kau berasa boleh kafankan diri sendiri? Tak kan? Maka nak bagi tahu semua sekali, kita ini akan dikafankan. Saya pun sayangkan slide. Bermula daripada zaman dalam perut lagi, perkembangan dalam perut. Keluar, ada yang keluar hingga hayat sekarang, ada yang keluar mati. Selesai. Hak mati selesai. Hak sampai hayat sekarang,
Apakah proses perkembangan diri telah berlaku? Ya, telah berlaku. Maka bagaimana perkembangan itu telah berlaku? Hadirin pun maklum, saya pun maklum. Jelas. Maka waktu mana yang kita terhalang dan waktu mana kita boleh mengawal dan waktu mana yang kita tak boleh dihalang? Bayi, masa bayi memang kita pun maklum. Kehendak kepada lapar, nak bagi tahu macam mana? Nangis disuap, kenyang senyap. Betul tak ni? Senyap. Sakit tak tahu sakit tak mana tapi menangis. Dia carilah sakit, mungkin dalam pampers ada semut. Tak? Mungkin sakit yang lain. Okey, selesai. Kita maklum dah semua sekali perkara itu. Maka hadirin dayufur rahman, sampailah seterusnya hingga kala ini, maka kerana itulah bayi tidak memiliki kekuatan sabar, kerana saat pada bayi itu hadirin maklum, dan saat hari ini, maka bagaimana kita boleh mengawal perkembangan itu dalam fitrahnya. Baik, hadirin berasa nak berkembang lagi tak saat ni? Berasa nak besar lagi tak ni sekarang ni? Kau berasa boleh tadi tinggi lagi sekarang ni? Rasa dah tinggi dah, rasa boleh tinggi lagi tak? Maksud perkembangan kalau ambil satu makna. Kalau badan sekarang rasanya boleh maju lagi tak ke depan perutnya? Boleh sihat lagi tak? Boleh kan? Tengoklah kadar makan macam mana. Betul tak ni? Perkembangan. Maka boleh tak kita uruskan saat hari ini? Hadirin maklum tak berapa bulan lepas ke? Tahun lepas lah, bunyi jauh sikit tak? Tahun lepas tak? Apa ni seorang lelaki ke perempuan yang beratnya 300 kg meninggal. Maka Allah tempatkan di kalangan orang-orang yang beriman perkembangan diri sampai berat 300 kg. Ini yang kita tahu kat sini, yang luar-luar negara sampai nak ke bumi kan gunakan sesuatu perkara yang bentuk kren ke apa ke, nak angkat kerana tak mampu dengan kadar manusia. Hadirin, perkembangan kat dari seseorang itu. Maka selanjutnya Imam Ghazali menjelaskan bahawa Allah Azza wa Jalla telah memuliakan manusia dengan mengangkat darajatnya di atas darajah binatang. Allah bagi tahu kepada kita kerana kita ni adalah adanya sifat sabar yang tiada ada pada binatang, yang tiada ada pada malaikat. Maka Allah memuliakan kita semua diangkat daripada darajah binatang. Maka bila manusia hilang darajat ke darajah. Hadirin maklumlah kedudukan atau apa sahaja kemuliaan. Hadirin hilang sahaja itu, maka sifat kebinatangan itu menguasai. Setuju tak ni? Maka bila kebinatangan menguasai manusia, mana lebih zalim antara binatang dengan manusia? Manusia lebih zalim daripada binatang. Kita tahu binatang dengan sifatnya begitu. Betul tak ni? Tapi atas sifat manusia, bila hilang sifat asas manusia, akalnya tak berfungsi, maka dia berlaku suatu perbuatan yang mana lebih dahsyat daripada binatang. Teruk dia. Okey, baik. Kita lihat daripada firman Allah Ta'ala. Ini rujukan yang nak bandingkan dengan bila makna manusia dia hilang sifat-sifat yang sepatutnya ada pada dirinya dan menyebabkan dia hilang kedudukannya sebagai manusia yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka dia terjebak dalam satu keadaan dia yang menghina dirinya sendiri, yang mana Allah firmankan dalam surah Al-A'raf ayat 179 yang hadirin maklum semua sekali, iaitu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad zara'na. Ingat tak ayat ni? Imam tengok terus. Ingat Imam. Sekali Imam baca, saya perasan sungguh Imam. Bila apa daripada program setakat ni dah bukan kuliah saya pun, mungkin kuliah-kuliah lain, ayat-ayat yang berkaitan dengan perkara apa-apa yang dibincangkan, nanti dia akan bawa dalam solat nanti. Ada perhati. Saya duduk perhati lama dah. Ada ayat yang berkaitan dengan perkara yang kita bincangkan, nanti dia akan kuatkan lagi, kukuhkan lagi dalam solatnya. Memang gitu. Saya duduk perhati lama memang macam tu. Jadi dia nak menguatkan lagi bahawa firman-firman Allah Ta'ala ini adanya melalui kalamullah yang mulia ni untuk kita faham lebih lanjut. Dan bila kita dapat maklum perkara ini dalam solat kita, lagi dahsyat.
Baik, apa yang kita nak bincangkan yang kat sini? Antaranya daripada surah Al-A'raf ini, ayat yang ke 179. Ini nota tambahan. Apa dia? Nak bandingkan antara manusia dengan binatang. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Hadirin maklum tak ayat ni? Ya, selalu kita dengar apa yang Allah Taala nak bagi tahu, bahawa bila manusia ini membuang daripada sifat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan kemuliaan yang khusus ke atas manusia, maka berapa ramai yang kami jadikan untuk neraka, banyak daripada kalangan jin dan manusia dihumban ke dalam neraka di kalangan jin dan manusia. Kenapa? Mereka mempunyai hati. Mereka mempunyai hati, tidak mahu memahaminya dengan ayat-ayat Allah. Pertama, dihumban ke dalam neraka di kalangan jin dan manusia. Pertama, mereka ada hati. Ada hati. Hadirin ada hati tak? Hati hak mana? Hati kolbun ke hati kibdah? Hadirin, saya pernah, memang ada yang bertanya, hati yang mana Ustaz? Hati kolbun ke hati kibdah? Kalau hati dalam bahasa Arab dipanggil kibdah. Hati hak hadirin bawah, hak kena hepatitis A, hepatitis B, hak tu lah, hak boleh menyebabkan berlakunya penyakit. Hak nampak secara fizikal itu dinamakan kibdah. Boleh tak ni? Hak kolbun bukan hak berketul itu, hak ada pada diri hadirin. Tu nanti belajar dalam bab tasawuf, ramai guru tasawuf kat sini tak? Baik. Maka hati ini bila diterangkan ayat-ayat Allah Ta'ala, dia tak ambil faham, dia tak ambil cakna, dia buat tak hirau. Okey, pertama. Kemudian, yang mempunyai mata tapi tidak mahu melihat dengannya bukti keesaan Allah Ta'ala. Hadirin punya mata? Ya. Adakah hadirin melihat saya sekarang? Ya. Sebab hadirin punya mata yang boleh melihat. Maka hadirin melihat saya kerana apa? Kerana ada mata yang boleh memandangkah atau kerana apa? Ini soalan guru. Dia pernah tanya. Dia tanya hadirin, kamu semua melihat saya. Dia kata guru ni tanya. Melihat aku sekarang ni, kamu lihat kerana mata yang boleh memandangkah atau kerana apa? Hadirin rasa? Hadirin rasa macam mana? Ke ayat ni macam mana? Okey dah ni kelompok daripada UiTM ke? Macam mana? 4 orang ni. Nampak macam juri awam. Orang muda terbaik Khair. Macam mana saudara? Saudara nampak saya tak sekarang? Ya syabab, wahai orang muda. Seronok. Nampak saya sekarang kan? Nampak kerana mata yang memandangkah atau kerana apa? Kerana ada cahaya. Betul tak ni? Kalau sekarang ni gelap pekat, memang saya bercakap sekini, hadirin nampak tak saya? Nampak, mendengar ada suara tu. Ada orang ke tak? Kerana ada cahaya. Kalau kiranya tiada cahaya, hadirin tidak mampu untuk melihat. Maka untuk melihat kebesaran Allah Ta'ala adalah melalui cahaya hidayah. Sekiranya tidak mempunyai cahaya hidayah itu, hadirin berjalan dalam keadaan yang buta. Bukan buta mata hati. Betul tak ni? Yang hadirin tidak bertemu dengan siratal mustaqim. Apa itu? Jalan kebenaran yang membawa hadirin ke akhlak yang lebih baik, adab yang lebih mulia. Hadirin tidak berjumpa dengan situasi ini menyebabkan perangai kita, Masya Allah, Tabarakallah, lebih teruk dari binatang. Maka hadirin yang dikatakan oleh Allah Ta'ala apa dia? A'yunun la yubsiru. Sebab mata melihat dengan basara pun ada. Mata boleh melihat dengan syahidah pun ada. Melihat mata yang memandang ini dengan syahidah, dengan penyaksian. Melihat dengan basara, suara mata hati pun ia juga. Melihat. Kalau melihat memandang nazara, hadirin menazara sekarang saya ni, melihat saya sekarang dengan fizikal sekarang, dengan dipanggil nazara. Saya pun juga melihat hadirin dengan melihat sekarang. Dengan fizikal yang ada sekarang, dengan semua nampak indah, kacak, handsome dan segala apa yang ada sekarang. Betul tak ni? Kalau hadirin duduk dalam gelap, saya pun tak nampak. Boleh ya?
Hadirin, memandang suatu daripada ilmu Allah Ta'ala dengan cahaya mata hati atau hidayah, petunjuk daripada Allah. Maka yang orang dihumban ke dalam neraka ini melihat hanya kadar melihat, tapi tidak melihat kebesaran Allah Ta'ala. Rugilah dia. Baik, kemudian walahum azanun la yasma'una biha, kemudian dia mempunyai mata, telinga, tapi tidak mahu mendengar dengannya. Hadirin, ada tak telinga sekarang? Ada kan? Saya pun ada. Adakah boleh mendengar? Guru tanya, adakah kamu mendengar dengan telinga? Itu soalan dia. Adakah hadirin mendengar dengan telinga? Dia tanya, hadirin, kamu ada telinga? Ada. Boleh mendengar? Boleh. Adakah kamu mendengar dengan telinga? Soalan macam tu pula kita. Hadirin, agak-agaknya mendengar dengan apa? Pendengaran yang ada pada telinga. Maksudnya orang tak ada cuping telinga pun boleh mendengar tak? Boleh. Tak ada cuping telinga pun boleh mendengar. Habis dia mendengar dengan apa? Pendengarannya ada pada telinga. Dia melihat dengan mata kah? Tidak, dia melihat dengan apa yang ada pada sudut pandang mata. Apa dia? Hadirin, namun kita faham dari sudut asalnya, kalau dah ada telinga, mendengarlah dia tak? Gitu. Namun ada tak orang yang tuli? Ada telinga, boleh mendengar, tapi tuli. Hak tuli itu apa? Hak pekak itu apa? Bukan pada fizikal. Hadirin pernah dengar tak? Sampai-sampai tahap kita atau seseorang bila marah kepada anak atau seseorang, aku cakap apa-apa ni kau tak dengar ke? Dia kata gitu. Pernah dengar orang kata macam tu? Kau tak dengar ke orang cakap apa-apa? Pernah dengar? Adakah dia pekak? Adakah dia tuli? Tidak. Kalau dia pekak, dia tuli, kita maklum dah. Memang tak cakap lah apa-apa pun. Orang akan kata, siapa tak cerdik? Marah pada orang, memang tahu dia tuli, dia pekak. Orang akan kata, siapa yang tak cerdik? Sekarang, dia ada orang yang boleh mendengar. Bila kita tanya, kamu dengar? Dengar ke tak ni? Dengar. Kenapa kamu tak boleh begini? Kamu tak dengar ke? Tanya balik. Hadirin. So, apa yang pekak dan yang tuli itu? Gitulah hadirin, Masya Allah, tabarakallah. Maka Allah datangkan satu bandingan. Setelah orang itu adanya telinga, tidak mahu mendengarnya. Apa dia? Nasihat. Hadirin, boleh tak bagi contoh kepada saya suatu nasihat yang mengajak orang untuk berbuat jahat, tapi dipanggil nasihat? Ada? Bagi contoh kat saya. Dia kata ini nasihat daripada saya, tolong jadi orang yang tidak beriman. Ada? Ini nasihat ikhlas daripada saya. Ada tak hadirin? Sungguh ni tanya. Bermaksud kita pun faham, bila disebut nasihat, dialah perkara yang baik-baik semua sekali. Baik, bila ajak orang berbuat baik, patutnya kena marah ke atau menerima? Kita orang yang mendengar semua sekali, termasuk saya dan siapa sahaja atau yang sedang mendengar, yang melihat waktu live sekarang ini, ada orang bagi nasihat kepada dia, patutkah dia marah ataupun dia menerima? Yang kita sepatutnya kena buat menerima. Namun realitinya, bila bagi nasihat, ada orang kena marah. Setuju tak? Cakap tunjuk ni, bagi nasihat kena marah. Kita kata kat dia, semua sekali hak makan ni agak minta cepatlah sikit sebab kita lagi Jumaat dah kita ni. Relax lah bang, baru azan pertama. Orang kata suruh bersegera sebab nak solat Jumaat. Dia bantai kat kita, relax lah bang, baru azan pertama. Saya pun tahu hukum. Ya ilaha illallah. Bagi nasihat ke marah tadi? Saya bagi nasihat ke saya marah tadi? Habis kenapa kena marah juga? Ni pekak ke tuli? Pekak ke tuli hadirin? Ajak orang berbuat baik, tiba kita kena marah. Macam perkataan ni lah. Perkataan sabar ni, positif ke negatif? Perkataan sabar, positif ke negatif? Semua dah maklum daripada awal-awal lagi, kita berada dalam sifat yang positif. Kerana Allah juga bernama dengan As-Sabur. Tapi bila orang kata tolong sabar,
Sabar, sabar. Betul tak ni? Kita suruh sabar pun kita kena marah. Itu contoh daripada awal-awal lagi saya perkenalkan. Betul tak? Maka hadirin yang tuli dan yang peka, bila saat datangnya suatu nasihat, dia menentang. Maka menentang ini dari satu sudut nasihat. Kenapa? Kerana ada kedegilan-kedegilan dan kesombongan-kesombongan tertentu yang dia wujudkan dalam karakter diri, sifat dirinya. Maka orang ini, walahum azanun la yasma'u nabiha, padanya ada telinga tapi tidak boleh menerima nasihat, pendapat, tunjuk ajar. Ulaika kal an'am balhum adall, mereka itulah semua sekali seperti binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang ghafilun. Azan tak? Masuk betul ni? Surah Al-A'raf ayat 179. Dipersilakan azan. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sawaban wala. Baik. Maka Allah gandingkan berapa sifat yang ada pada manusia tadi. Pertama, ada hati kamu, namun dia tidak mengambil sesuatu daripada pemahaman tentang ayat-ayat Allah Ta'ala. Kemudian mereka mempunyai mata, namun tidak melihat kebesaran, keesaan
dan apa sahaja natijah ataupun pembalasan Allah Ta'ala, baik sudut nikmat ataupun azab, dia tidak ambil pembelajaran. Kemudian mereka mempunyai telinga, tapi mereka adalah orang yang memekakkan telinganya, atau orang yang menolak kebaikan, orang yang menolak tunjuk ajar, nasihat dan segalanya. Baik, kita faham di situ, bukan tak boleh mendengar. Baik, kalau dari sudut usia, itu saya sebut syabab, golongan syabab apa semua sekali. Biasa kan umur 19 tahun, 18-19 sampai dia nak cecah umur ke 30 tahun itu, dia banyak berlaku penentangan dan dia meletakkan karakter dia itu dan sedang membina karakter. Kan usia ini bagi tahu apa? Satu, dia suka nak mencuba. Yang kedua, dia berasa dia semua betul. Aduh. Jumpa kalau kita jumpa, memang dia berada dan dia akan meniru watak-watak yang dijadikan idola dan pelbagai. Namun bila masuk pada usia 30 ke atas, dia mula nak membentuk kematangan diri. Jadi lewatlah sikit. Maka ini yang kita nasihatkan lebih awal. Golongan-golongan abang-abang, otak-otak yang ada kan biasa menasihatkan kepada anak-anak. Kita kata dulu ayah dah lalu begini, dibantai kita balik, alah ayah dulu, sekarang kita ni moden macam ni, gini begini katanya. Kan kita bagi nasihat, apa yang dia lakukan bakal berlaku begini dan begini. Okey, baik hadirin, semua sekali ini apa yang telah kita bincangkan digandingkan seperti binatang ternakan, binatang belaan. Hadirin, ada tak binatang ternakan belaan? Ada tak? Kau tak ada ni? Ada tak? Hadirin tahulah sikap dan perangai dia macam mana. Pernah bela kucing? Ada dia bagi tahu nak berak mana-mana? Nak kencing mana-mana? Ada tak? Saya pernah baca tajuk ni hadirin pada satu tempat. Dia kata kucing jiran dia ni Masya Allah Tabarakallah terbaik. Kucing jiran dia, apa dia? Kucing jiran dia berak kencing rumah jiran dia, tak berak dan kencing rumah tuannya. Jiran-jiran tegur tuan, kucing tuan ini selalu kencing dan berak rumah kami. Tak, kucing saya baik, dia tak pernah berak pun rumah saya. Okey tak? Okey tak? Tuan rumah kata begitu kerana kucingnya memang terbaik, tak kencing tak berak dalam kawasan tanah dan rumput di rumahnya. Habis berak kencing kat mana? Rumah jirannya. 5 blok rumah tuan, yang rumah yang pertama, 4 sebelah tu semua kena kencing, kena berak dekat kucingnya. Kami ni kecil hati lah Ustaz. Saya kata bagi tahulah dekat tuannya. Kami nak bagi tahu takut dia kecil hati, kata orang itu. Saya kata sekarang siapa yang bengkak? Siapa yang merana sekarang ni? Tuan dia ke ataupun tuan? Kamilah. Kerana itu jangan duk jaga hati dia sangat sampai kita menderita. Bagi tahu baik-baik bil hikmah, cakap terus terang, cakap elok-elok, jangan pula pergi seranah dia. Betul tak ni? Sebab hak buta, hak tuli, hak semua sekali tu bukan kucing. Betul tak ni? Orang maka nak betulkan siapa? Tuan kucing lah kan? Ke hadirin nak pergi piat kucing itu? Hadirin nak pergi masukkan kucing dalam mesin basuh? Kan berlaku macam tu kan? Dizalimi kucing, dia buat macam-macam, dicongkelkan mata. Hak mana hak jahat ni sebenarnya ni? Hak mana hak perangai tak elok sebenarnya ni? Kucing ke tuan dia? Saya kata ini contoh yang lain dah, bukan saya kata tuan dia itu, cuma bagi nasihat kepada tuan itu, cakap elok-elok supaya kucing dia tu patuh dengan tuannya. Kencing berak rumah sendirilah. Baik, maka Allah gandingkan ini. Tengok ayat akhir Allah kata ulaika humul ghafilun. Semua ini ada di kalangan 3 golongan ini, digandingkan seperti binatang ternakan, hatta lebih sesat daripada itu. Apa yang Allah kata? Mereka inilah orang-orang yang lalai. Siapakah orang yang lalai? Orang yang melanggar hukum hakam Allah Ta'ala secara sedar. Siapakah orang lalai? Orang yang lalai, orang yang melanggar atau orang yang mungkar, melakukan perkara mungkar, maksiat, atau orang yang melengah-lengah atau apa sahaja yang berbentuk mungkar secara sedar. Itu lalai. Dah tahu dah waktunya, dah tahu tak boleh buat begini, dia lalai. Dah tahu dah waktu pukul berapa solat, dia lalai dengan seluruh daripada perbuatan yang dia buat dalam urusan dia, ditangguh-tangguhkan.
termasuk dalam perkara lalai. Maka kena lihat dalam situasi mana pengurusan itu. Boleh ya? Baik. Baik, kalau laku dalam keadaan tidak disengajakan, dipanggil apa? Lupa. Adakah sengaja ataupun ter? Bila ter, adakah Allah ambil kira? Hadirin, Allah ambil kira tak dengan ter? Tidak kan? Kan kita selalu doa apa ya? Tadi imam dah baca doa. Imam baca doa dalam bahasa Melayu dahsyat. Hadirin, kalau tak tersentuh lagi tak tahu lah. Apa antara imam baca tadi? Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana, antara lain. Walaupun imam tak sebut dia perkataan, tapi ada di perkataan disebut apa? Jangan engkau berkira ya Allah di atas setiap kelalaian kelemahan diri kami. Bukan kelalaian. Kalau lalai, berapa ramai manusia yang leka dan lalai? Betul tak? Sekarang atas kerana tidak disengajakan kami ni ya Allah, atas semua perbuatan yang kita buat secara tidak sengaja, Allah ambil kira. Sekiranya Allah ambil kira, semua dihumbang ke neraka. Maksudnya kita minta, ya Allah tolonglah ya Allah, jangan sampai engkau berkira semua perkara yang kita tak mampu dah kita nak, sekecil-kecil perkara. Boleh tak? Tak habis juga tajuk. Ingatkan habis dah ni. Sampai setakat tu ialah. InsyaAllah hadirin. Maka ghafilin, lalai adalah orang yang melakukan suatu kemungkaran dalam bentuk, dalam keadaan dia sedar. Maka mohon kepada Allah Ta'ala agar kita tidak melakukan satu kesalahan dalam keadaan sedar itu. Boleh ya? Dan jangan buat apa dia? Buat lupa. Tak ya, hadiri maklum, bukan perkara yang kita sengajakan. Sedang kita adalah yang orang beriman, tak sengaja pun nak melanggar hukum. Bila berlaku, maka kita mohon keampunan. Hadirin lalai, maka ini akan diambil kira oleh Allah Ta'ala, kerana kita melakukan kemungkaran dalam keadaan sedar. Rabbana afriq alaina sabran, ya Allah limpahkanlah ke atas kami sifat-sifat sabar. Wasabbit aqdamana, dan teguhkanlah pendirian kami. Wansurna alal qaumil kafirin, dan menang kami ke atas orang-orang yang kufur. Rabbana afriq alaina sabran, ya Allah limpahkanlah kepada kami sifat-sifat sabar. Wa tawaffana muslimin, dan matikan kami ya Allah sebagai orang Islam. Wasrah lana sururana bil iman, dilapangkan dada kami dengan keimanan dan takwa, dan selawat kami kepada kekasih Allah Ta'ala baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.